Hello guys. Bertemu lagi hari ini. Cerita dia lain ataupun topik dia lain. Okey, macam gini. Sebenarnya saya tak pandai bercerita, tapi saya cuba. Okey, ini pengalaman baru saja. Okey, baru saja. Okey, pengalaman ni daripada keluarga saya sendiri. Okey, macam gini cerita dia. Okey, pada 19 hari bulan 6 2023, okey, saya buat panggilan ibu saya, okey, di kampung. So menanyakan kabar. Okey, saya tanya kabar mereka lah. Ibu saya menceritakan satu kisah, okey, di mana kisah ni, cerita ni di sebuah pondok yang berada di kebun kelapa sawit. Okey, kalau kamu tidak faham, boleh komen di bawah. Nanti saya bagi faham lah, sebab saya bercakap dalam slang Sabahan. Saya bertanya kepada ibu saya pasal pekerja, sebab sebelum ni sekejap datang, sekejap keluar. So bilang di Sabah, bahasa Sabah tidak ketentuan. Okey, tak menentu. Sekejap masuk, sekejap keluar. Okey. Okey. Ui. Kenapa ditutup? Saya tak buat. Saya belum habis cerita lagi. Pekerja bapa saya ni sekejap masuk, sekejap keluar. Tak tentu. So macam tak permanent macam tu lah. Bayaran semua okey. Gaji bekerja pun semua okey. Tapi itulah masalah dia yang tidak pasti. Di mana masalah dia? Okey, macam ni. Sudah tu saya sudah tu saya tanya saya punya mama lah. Saya cakap, "Mak, kamu sudah dapat pekerja kah?" Terus mama saya cakap, "Sudah, baru saja 2 hari. Baru saja 2 hari diorang bekerja." Oh, okey dah tu. Lepas tu saya tanya mama saya, tapi mama saya bagi tahulah. Yang dia cakap pekerja ni ada komplain. Dia mengadu. Okey, dia mengadu. Dia cakap, dia bilang yang first day terang bekerja malam tu lah. Kan first day bekerja dan tidur pada malam itu di pondok itulah. Pondok ladang yang terletak di kebun sawit bapa saya lah. So jarak dia juga mengambil, kalau naik motor 1 jam juga dari rumah pekerja yang baik punya ke pondok tempat macam penginapan macam tu lah. Dia mengambil masa, kalau naik motor mengambil masa 1 jam juga, sebab jalan gravel. Okey, jalan gravel ni kalau di Sabah dia bukan aspal, bukan jalan tar. Kalau masuk di kebun tu bukan jalan tar lah. Dia lumpur. Kalau hujan je memang lumpur. So saya tanya mak saya lah, so semua okey juga kah? Dia cakap okey juga, cuma malam pertama tu pekerja tu dia macam mengadu sikit. Dia cakap malam pertama mereka diganggu, tak pastilah, mungkin jin ke, kita pun tidak pasti. Sebab kami di Sabah tidak dimomokkan macam cerita-cerita macam ini bah. Macam cerita mistik, kami tidak dimomokkan.
Sebab masa kecil memang tak pernah dengar macam ada yang mistik-mistik ini. Selalu baca di macam baca di majalah mistik itu. Mastika. Majalah Mastika. Lepas tu pekerja beliau saya ni beritahu lah. Dia bilang yang first malam pertama tu dorang kena ganggu. Dia macam halaman pondok tu macam ada orang macam lalu macam bunyi-bunyi macam tu, berbunyi-bunyi macam tu lah, yang pelik-pelik lah. Pekerja tu cakap dia ada macam cakap dengan mungkin jin-jin dekat sana. Jangan ganggu mereka lah. Then lepas tu dia cakap sudah boleh tidur sekejap dah. Dan hari kedua, malam kedua lagi teruk. Kisahnya dia goncangkan rumah tu, pondok tu dan dia pukul, tak tahu jin mungkin, dia pukul dinding rumah tu. Lepas tu pekerja bapa saya ni dia tidak tahan lah, sebab tidak boleh tidur kan. Yalah, kalau tidak boleh tidur macam mana mau kerja yang esok dia kan. Jadi dorang terlampau takut sampai sebab lupa saya beritahu, pekerja bapa saya ni ada 3 orang. Orang daripada Filipin, saya ingat, saya pun tidak pasti macam Filipin macam tu lah. Ketiga orang tu memang pekerja tu memang takut gila, betul-betul takut. Lepas dorang tidak tahan kan, dorang ambil keputusan keluar dari pondok itu. Dorang ada satu motor, imagine lah. Ada satu motor, 3 orang naik. Lepas tu dengan jalan yang berlumpur, satu motor dengan jalan yang berlumpur, imagine macam mana mau berlaju, macam kasih laju tu motor. So sedih juga, kesian juga, kelakar juga, takut juga, seram juga, sebab tidak pernah berlaku macam gini di kampung. Ini pun baru saja saya dengar cerita daripada mama saya. Sambung pula yang satu motor 3 orang bergonceng untuk keluar ke jalan besar tu. Kena lalu jalan yang tidak betar, yang berlumpur. Dia kena lalu. Memang motor tu memang stuck lah. So terpaksa kena dua orang kena tolak, seorang jalan macam tu lah. Mungkin lah, saya pun tak pasti. Lepas tu mereka bertiga ni lepas dah sampai ke rumah yang betul lah, rumah pekerja yang betul, dalam pukul 10 malam macam tu. Sebenarnya pukul 10 malam di Sabah memang gelap sudah lah, dan boleh time tidur sudah. Bilang di Sabah time keadapan, masa untuk tidur sudah jam 10 tu. Sebab di Sabah kan awal gelap. Jam 6 sudah gelap. 6 lebih maghrib sudah, saya ingat lah. Jadi begitulah kisah dia, pekerja kami. So saya pun banyak berfikir juga sepanjang
sepanjang hidup saya lah, masa saya di Sabah lagi, masa kecil-kecil, tidak pernah bayang dengar ada orang mengacau ni. Jadi aku pun tidak tahu, mungkin antara dihantarkah ataupun hantar macam santau kah, ataupun jin yang memang duduk di situ kah, sebab tempat dia kan. So yalah, di alam ni kita dengan jin sama-sama tinggal, cuma masa dan ruang tidak sama. Itu sajalah beza dia. Jadi itulah perkongsian ataupun cerita saya, walaupun tidak komplit, tapi kalau kamu ada cerita, bolehlah komen di juga yang menengok saya punya video ni. Adakah kamu pernah mengalami macam rumah kena guncang bang? Rumah kena guncang, lepas tu kena pukul-pukul dinding, zinc. Kalau kamu pernah alami pengalaman ini, bang kasih kongsi sejalah. Boleh komen di bawah komen video ini. Okay, nanti kita sambung lagi episod yang kedua. Okay lah guys, jangan lupa subscribe, like dan share. Inilah gambar pondok yang saya ceritakan itu. Ada nampak sesuatu atau rasa sesuatu? Sila komen di bawah. Nantikan part seterusnya. Terima kasih.